Bicara undang-undang menemui audio penonton pagi ini dengan satu tajuk yang cukup menarik untuk kita bincangkan bersama, dan alhamdulillah kita gembira rasanya pagi ini mengundang dua orang peguam bela untuk menghuraikan dengan lebih lanjut lagi tajuk kita pagi ini. Apa kata terus saja kita perkenalkan kepada audio penonton narasumber kita untuk hari ini. Hani. Ya, salam sejahtera dan juga selamat datang kita ucapkan kepada dua orang tetamu kita. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Brandon Chen dan juga Puan Lim Li Chi. Apa khabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik, sihat ya. Terima kasih. Ya, sihat. Alhamdulillah. Jadi selamat berhujung minggu kita ucapkan dan di hujung minggu ini alhamdulillah kita berbesar hati menerima kedatangan tetamu kita ini untuk sama-sama berbincanglah satu topik yang kita ni rasakan semakin hangat diperkatakan pada ketika ini ya, berkenaan dengan perlukah had umur minimum bagi penggunaan media sosial ya diperkenalkan satu perspektif perundangan. Ya, tadi kita ketahui juga media sosial ini semakin menguasai kehidupan kita ni, dan bukan sahaja orang dewasa yang menggunakannya tetapi begitulah juga mereka yang muda. Namun persoalannya hari ini, perlukah kita ni adakan had umur minimum, apatah lagi di negara Brunei Darussalam ini. Kita ni tanyakan terus kepada Tuan Brandon terlebih dahulu ya. Dalam konteks negara Brunei Darussalam ini, mungkin dapat dikupas apa antara bahaya utama media sosial terhadap kanak-kanak ini. Silakan Tuan. Okay. Terima kasih. So, because Brunei adalah satu negara yang kecil, so memang dalam society kita ada banyak kanak-kanak yang sekarang terdedar kepada social media pada umur yang lebih awal. Semasa saya kanak-kanak tidak ada social media, hanya ada message saja atau telefon saja. Even telefon mungkin umur 15, 16 baru dapat. Tapi sekarang kalau kita pergi ke mana-mana restoran saja, semua kanak-kanak pun ada iPad sudah. Pun ada YouTube, ada Instagram. Sekarang punya kanak-kanak pun lebih handal pakai social media daripada saya atau ibu bapa saya. Tapi dengan menggunakan social media pun ada pelbagai risiko yang berkaitan dengan menggunakan social media. Apa yang perlu adalah pendidikan untuk menggunakan social media dengan secara yang sesuai dan bertanggungjawab. So, apa adalah bahaya pakai social media pada umur yang awal? Okay. Mereka mungkin ketagih kepada social media. Kita pun ada nampak banyak kanak-kanak tidak ada iPad. Kalau kita ambil iPad daripada dia menangis, tantrum. So that's not good, because kalau kita hanya glue kepada kita punya telefon atau kita punya iPad, ada banyak pendidikan lain yang kita tidak pursue. For example, lukisan, atau saya pada umur awal saya ada buat taekwondo, for example. So pergi keluar untuk jumpa kawan. Sekarang semua barang boleh buat online sudah. So itu adalah satu. Tapi apa yang lebih bahaya adalah mungkin mereka akan terdedar kepada konten yang tidak sesuai atau yang berbahaya. For example, keganasan. Atau penipuan. Mungkin kanak-kanak masih kecil tidak tahu apa perbezaannya, apa yang boleh dibuat atau apa yang tidak boleh dibuat. Dan sekarang dalam zaman social media dan AI, memang apa yang jadi viral adalah barang yang sensasi. Yes, exactly. Barang yang tidak moderate, barang yang ekstrim. So apa yang kanak-kanak boleh tengok dalam social media mungkin akan berubah mereka punya pendapatan. Jadi adakah ini akan menyebabkan kesan yang buruk kepada kesihatan mental mereka? Oh, definitely. Because sekarang apa yang Miss Lim dan saya dapat tengok daripada kes-kes adalah cyberbullying, for example. Cyberbullying sekarang number one sangat easy buat, sangat susah to detect. Because mereka boleh delete message saja. Mereka boleh hantar message yang sangat tidak baik. Mereka boleh panggil apa-apa nama, send konten yang berbahaya. Tapi kalau masa ibu bapa mau cek telefonnya atau sekolah mau cek telefonnya, kita boleh delete semua konten itu. So sekarang sangat susah untuk detect. Menghantar ancaman sebagai contoh menerusi media sosial. Kemudian apabila cuba untuk dikesan kembali, hanya tinggal delete saja, tidak ada apa-apa
tindakannya dapat dibuat lah ya. Walaupun tidak dapat dikesan, tetapi kesan mentalnya tetap ada kepada anak-anak yang mungkin dibuli tersebut ataupun yang mereka yang melihat sendiri konten-konten yang berbahaya ini. Jadi Namun Tuan, kita berbalik kepada tajuk hari ini, Hani, ya. Berkenaan dengan larangan ini. Adakah larangan media sosial untuk kanak-kanak ini sesuai untuk dilaksanakan di negara Brunei Darussalam atau ada pendekatan yang lebih baik sebagai contoh kawalan umur, pendidikan digital dan juga pengawasan ibu bapa macam mana, Tuan Brandon? Pada pendapat saya memang sesuai, tapi apa yang sesuai ada perbezaannya. Mungkin age restriction untuk konten yang tidak sesuai atau berbahaya, atau peranan ibu bapa pun memang sangat penting dalam memahami apa yang kanak-kanaknya dibuat dalam telefonnya. Tapi dalam konteks Brunei, apa yang paling penting adalah pendidikan secara digital media literacy. Because kita boleh simpan apa-apa larangan saja atau apa-apa restriction saja. Tapi sekarang punya kanak-kanak yang saya tadi tersebut sangat pintar, sangat cerdik. Because mereka pandai pakai VPN atau pakai akaun sosial orang lain atau akaun anonymous. Dan kalau sekarang punya social media tidak perlu kasih bukti umur, tidak perlu kasih kad pendidikan, for example. So kalau saya ambil kad pendidikan orang lain atau ibu bapa saya, itu adalah banyak-banyak ways to get around restriction. So apa yang paling penting, number one adalah bermula dalam keluarga, ibu bapa dulu, untuk mengajar kanak-kanak mereka apa cara menggunakan social media yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab, dan number two peranan sekolah untuk ajarkan cyberbullying, apa yang boleh dibuat kalau di cyberbully dan siapa boleh buat laporan kepada. Ya, peranan yang lebih dewasa amat penting dalam hal ini. Tuan juga telah pun mengupas seperti tadi. Namun mungkin dapat diketahui lagi, apakah peranan ibu bapa, sekolah dan juga masyarakat di negara Brunei Darussalam ini dalam membimbing kanak-kanak yang menggunakan media sosial secara selamat ini tanpa perlu kita ni terlalu bergantung kepada undang-undang semata-mata. Bagaimana Tuan? Okay. So peranan undang-undang memang penting juga. Because kalau ada undang-undang, memang semua, walaupun dia sekolah, walaupun ibu bapa, pertama langkah adalah untuk menaksi undang-undang. So apa yang boleh buat adalah undang-undang mesti dibuat daripada survey dulu untuk tengok apakah rates-nya cyberbullying, apakah rates-nya jenayah yang dibuat pada laman social media. Dan dari situ kita boleh buat langkah-langkah untuk membuat undang-undang yang sesuai daripada Brunei. Because yang Muslim angkat tersebut lagi, bukan hanya ambil undang-undang daripada negara lain dan incorporate di... Itu memang tidak sama, ada perbezaannya. Because negara lain ada undang-undang, ada social masing-masing, ada culture dan religion masing-masing. Pak Tuan Brandon ingat zaman kita ni sekolah dulu dilarang membawa telefon bimbit. Yes. So I think memang di zaman sekarang telefon bimbit memang penting kepada kanak-kanak untuk telefon ibu bapa, untuk message ibu bapa. Tapi asalnya itu. Yes, asalnya itu. Asalnya itu. Yes, because telefon dan social media tidak sama. Saya bukan cakap kanak-kanak tidak boleh ada telefon. Untuk safety-nya memang itu tidak ada masalah. Tapi social media dan unrestricted use of social media itu adalah apa yang bahaya. So selain daripada itu, memang ibu bapa mesti tahu apa yang kanak-kanaknya dibuat online. Jadi kalau call sahaja ataupun SMS sahaja, terutama kepada ibu bapa bolehlah di antara ibu bapa dan anak-anak. Namun penggunaan media sosial, contohnya saja aplikasi YouTube, aplikasi WhatsApp, Threads dan sebagainya. Jadi perkara-perkara sebegini yang kadang-kadang memberikan satu ancaman lah kepada khususnya kepada anak-anak ini. Baik, Puan, mungkin dapat diketahui dari segi negara-negara lain. Kalau kita diketahui juga Australia telah memperkenalkan had umur minimum bagi 16 tahun kanak-kanak ini untuk akaun media sosial. 16 tahun bukan lagi kanak-kanak atau remaja, 16 tahun. Jadi adakah model seperti ini sesuai untuk diaplikasikan di negara Brunei Darussalam atau bagaimana ni, Puan? Okey, undang-undang Australia yang
telah berkuat kuasa sejak Disember 2025 telah mewajibkan social media platform seperti TikTok dan Instagram untuk mengambilkan langkah munasabah untuk menyekatkan akaun kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Dan jika social media platform tidak gagal mengambil langkah ini, social media platform boleh di-fine lah, didenda. Namun cabaran utamanya adalah kaedah pengesahan umur ini. Sekiranya jika pengguna perlu mengisytiharkan tarikh lahir sendiri, namun ini mudah ditipulah. Mudah di-bypass. Yes. Sekiranya kalau kami menggunakan kad pengenalan, passport or biometrics data, peribadi kanak-kanak ini akan disimpankan dalam satu pangkalan data yang agak besar. Dan ini akan menjadikan atau membawa satu risiko secara ketara dari segi keselamatan dan peribadi lindung. Namun tambahan lagi, Australia memang ada kuasa tawar-menawar yang lebih besar jika dibandingkan dengan Brunei Darussalam kerana populasinya besar. Dan oleh itu social media platform company lebih sanggup melabur dalam pematuhan di Australia. Tambahan lagi, undang-undang Australia ini agak difficult untuk dikuatkuasakan di sini kerana ini social media platform very difficult untuk dikuatkuasa kerana tanggungjawab syarikat teknologi global mesti adalah. So oleh itu kalau kami tiru from Australia, makin susahlah. Makin agak sedikit cabaran untuk dilaksanakan. Yes. Bagaimana pula di United Kingdom? Platform dalam talian diwajibkan mengambil langkah untuk melindungi kanak-kanak daripada kandungan berbahaya. Patut Brunei lebih menumpukan tanggungjawab kepada platform media sosial bukan hanya kepada ibu bapa dan juga pengguna? Pada pandangan saya, Brunei perlu menambahkan tanggungjawab ke atas social media platform. Tidak sahaja dalam di atas ibu bapa dan pengguna. Pada masa ini, majoriti tanggungjawab diletakkan ke atas ibu bapa. Sedangkan ibu bapa tidak boleh atau tidak boleh melihat dengan secara jelas macam mana ini tidak boleh memantau sepenuh masa juga. Social media ini beroperasi lah. So di UK selain daripada larangan kanak-kanak bawah umur 16 tahun untuk menggunakan social media, UK juga menyimpankan satu tanggungjawab jagaan yang sah, duty of care, ke atas social media platform untuk mengeluarkan kandungan yang berbahaya. Tambahan lagi, UK mengimpose mandatory curfew sama restriction on live streaming untuk remaja 16 tahun dan 17 tahun. Oleh itu, kami boleh tengok UK regulate bukan sahaja sesiapa yang boleh memakai social media, tetapi how social media itu digunakan. Oleh itu, pandangan saya, bimbingan ibu bapa dan social media education memang agak penting dan tidak boleh diabaikan. Tetapi terutamanya tanggungjawab mesti di atas social media platform.
Ya, jadi itulah antara pengulasan yang cukup terperinci juga mengenai dengan negara-negara lain, mengenai dengan had umur minimum bagi penggunaan media sosial yang telah pun diperkenalkan di negara Australia dan juga United Kingdom. Mungkin ini adalah salah satu perkara yang harus direnungkan bersama, apatah lagi bagi pihak penguatkuasa dan juga yang penting juga adalah bagi pihak ibu bapa dan juga guru-guru, institusi pendidikan dan juga masyarakat pasti. Jadi sekali lagi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita Tuan Brandon Shin dan Puan Lim Lee Che ya, Puan Bella yang kita undang pagi ini untuk menghuraikan dengan lebih lanjut lagi tajuk sebentar tadi. Semoga kita ada kesempatan di lain waktu untuk perkongsian yang lain pula. Ribuan terima kasih kita ucapkan. Terima kasih.